Okey, personality biru ni seorang yang semula jadinya dia sedar ataupun dia tak sedar, dia seorang penolong, dia pendidik, dia pembela, dia orang yang mengambil berat tentang orang lain. Yang dia kalau dia dah sayang orang, dia dah suka orang, dia begitu take it personal. Jadi dia susah untuk melupakan orang itu ataupun dia susah untuk menidakkan apakah perbuatan orang itu terhadap dia. Personality biru dia sensitif. Sensitif ada dua. Satu dia sensitif sentap. Satu lagi dia sensitif yang peka. Bila dia peka, dia peka, dia ambil peduli. Sensitif yang peduli, mereka mudah mengambil hati atau mudah tersalah tafsiran kata-kata orang lain. Orang kata control handsome kan, control maintain lawa. Dia dengar, kemudian bila dia dah warm, dah panas nanti baru dia masuk, barulah episod membawang menghalianya ke. Personality biru, aspek sosial. Personality biru adalah seorang yang suka menolong, mendidik, membela dan mengambil berat mengenai orang lain. Mereka memiliki sifat ini secara semula jadi, sama ada mereka sendiri menyedarinya ataupun tidak. Mereka banyak menggunakan hati dan perasaan dalam berkomunikasi dan perhubungan. Malah, antara tujuan hidup mereka adalah membantu, menyayangi dan mendidik orang lain dalam perihal kemanusiaan dan kemakmuran. Biru adalah warna bumi dan warna ini adalah penawar bagi segala penyakit yang ada padanya. Personality biru disenangi ramai. Sifat mereka yang suka mengambil berat menyebabkan mereka gemar meluangkan masa bersama orang lain. Oleh itu, personality ini mudah ditemui di majlis-majlis keramaian ataupun di tempat-tempat orang ramai berkumpul. Personality warna ini sukakan aktiviti sosial. Mereka juga prihatin dan menyayangi orang-orang yang berada di sekeliling, terutamanya ahli keluarga dan teman-teman. Keluarga adalah keutamaan bagi personality ini. Oleh itu, mereka sentiasa memberi sokongan dan bantuan sekiranya masalah berlaku kepada ahli keluarga mereka. Sikap semula jadi pada personality biru yang suka membantu orang lain membangkitkan rasa bahagia dalam diri mereka setiap kali melakukannya. Apabila mereka mengenali seseorang dan mula menyukainya, personality ini sukar melupakan orang itu. Bagi menunjukkan betapa bermaknanya hubungan itu kepada mereka, keikhlasan itu selalu digambarkan melalui pemberian seperti cenderahati atau hadiah. Mereka juga selalu mengingati hari-hari yang penting dalam hidup mereka. Contohnya pada hari lahir keluarga, teman-teman serta tarikh-tarikh istimewa sesuatu peristiwa yang berlaku dalam hidup mereka bersama pasangan. Sikap ini menyebabkan ramai orang suka mendampingi mereka kerana golongan ini berasa diri mereka dihargai oleh personality biru. Okey, personality biru ni seorang yang semula jadinya dia sedar ataupun dia tak sedar, dia seorang penolong, dia pendidik, dia pembela, dia orang yang mengambil berat tentang orang lain. Dia menjadi warna asas kepada, kalau kita lihat warna bumi ini sendiri, iaitu warna bumi ini planet biru ataupun planet hijau kebiruan. Jadi warna langit yang biru itu umpama dalil, warna air yang biru itu umpama dalil bahawa orang personality biru atau karakter biru ni tadi bawakan sesuatu yang bersifat alami. Sifat alami ni tadi sesuatu yang bersifat macam yang akan membantu mengharmonikan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian yang diperlukan oleh setiap makhluk ataupun setiap insan yang ada di muka bumi ini. Jadi dalam sesuatu kehidupan, apabila kita melihat, apabila kita menilai, apabila kita meneliti perjalanan kita, kita akan dapati bahawa kita akan bertemu dengan ramai karakter personality biru yang menitik beratkan sesuatu yang bersifat keadilan, kedamaian,
kesejahteraan, kasih sayang. Jadi mereka ni adalah yang semula jadinya kita akan rasa selesa, kita akan rasa seronok, dan mereka ni lah orang yang sentiasa berada di sisi untuk menolong. Okey. Dan personality biru ni biasanya mereka ni memang akan disenangi ramai. Mereka ni akan senang untuk didekati oleh ramai orang kerana karakter mereka yang bersifat natural, yang bersifat lembut, yang bersifat disenangi, yang menjaga tutur kata, menjaga adab tingkah laku bersama dengan orang lain. Lalu mereka ini bukan hanya disenangi, kehadiran mereka itu diterima. Mereka sendiri, orang biru, sukakan sesuatu yang bersifat sosial, suka sesuatu yang bersifat benda-benda yang kedamaian, kita kata ketenangan. Jadi mereka suka untuk bersama dengan orang-orang lain kerana melaluinya mereka rasa itulah fitrah dan itulah alami. Macam warna alam, warna langit yang dekat dengan kita, warna air yang dekat dengan kita, orang personality biru ini pun suka mendekati orang lain. Jadi mereka ni selalunya orang yang berada di mana-mana, yang bersedia untuk beri bantuan, beri sokongan, menjadi teman untuk mendengar dan sebagainya. Dan sikap ini menjadikan personality biru biasanya seorang yang dia kalau dia dah sayang orang, dia dah suka orang, dia begitu take it personal. Jadi dia susah untuk melupakan orang itu, ataupun dia susah untuk menidakkan apakah perbuatan orang itu terhadap dia. Jadi dia akan take it benda itu personal, dia akan take it benda itu serius. Jadi orang biru yang banyak kasih sayang ni tadi, dia selalu harap orang lain pun macam itulah dengan dia. Tapi bila orang lain tidak sensitif, tidak peka, tidak jaga macam mana yang dia jaga dalam sesuatu perhubungan, jadi dia akan mudah terasa. Dan yang keduanya, dia akan mengambil ataupun dia susah untuk melupakan seseorang. Dan sifat susah nak lupa ni tadi bukan hanya kepada aspek yang negatif, termasuk perkara-perkara yang positif. Termasuk dia ingat tarikh lahir kita, dia ingat warna kegemaran kita, dia ingat makanan kesukaan kita. Atau kalau kita yang macam tu, kita personality biru, kita akan ingat kepada orang-orang yang kita dah suka ataupun yang kita care tadi. Kita akan ingat apakah yang benda-benda penting tentang orang tersebut. Lalu mereka ini, personality biru ni lah yang biasanya yang akan cepat untuk wish orang, tak tunggu Facebook yang logo warna biru tu untuk remindkan. Orang personality biru ni, dia tak tunggu reminder, dia sendiri yang menjadi auto reminder itu. Dia ingat, oh hari ni berapa hari bulan dulu, ini tarikh ayah meninggal, oh ini tarikh lahir ibu, ini tarikh hari nurse, 13 Mei tarikh hari Malaysia diuji dengan isu perkauman. Dia ingat sebab dia orang yang peka, dia orang yang dapat bantu untuk mendekatkan diri kita kembali kepada momen ataupun peristiwa yang berkait rapat dengan tarikh ataupun tanggal tertentu, dan dia orang yang suka meraihkannya. Jadi dia suka bagi hadiah, dia suka buat surprise, dia suka bagi cenderahati ataupun ucapan tanda ingatan yang menyebabkan kita akan rasa seronok apabila berkawan dengan personality biru. Okey. Visi biru adalah membantu masyarakat sedaya upaya. Mereka tidak ragu-ragu bagi menghulurkan pertolongan. Namun begitu, personality biru mempunyai kelemahan yang ketara, iaitu mereka sering beranggapan mereka lah yang bertanggungjawab dalam sesuatu hal yang berlaku, walaupun mereka tidak terlibat dalam punca ataupun isu masalah itu. Kadang-kala mereka sanggup menanggung akibat daripada permasalahan dan bersusah payah cuba menyelesaikannya bersendirian. Ini kelemahan orang biru. Mereka selalu ada perasaan attachment yang berlebihan hingga mereka ambil rasa bersalah ataupun suka ambil tanggungjawab apabila sesuatu itu berlaku. Ini menjadikan personality biru ni akan penat, akan letih,
Dan dia letih bukan isunya sendiri, kadang-kadang isu orang lain. Kerana kalau kawan dia sedih, kalau suami ataupun isteri ataupun anak-anak dia ada masalah ataupun sedih, dia akan mengambil kesedihan itu seolah-olah menjadi masalah peribadi dia. Kawan dia kurang ada masalah tertipu, dia yang rasa seperti dia tertipu, dan dia akan bantu sedaya upaya untuk tolong orang itu, sampai dia sendiri pun kadang-kadang susah dengan orang lain. Jadi kena tahu orang biru ni dia terlalu attach, jadi kadang-kadang dia terlalu ambil personal kepada sesuatu isu. Ini menjadikan kadang-kadang dia akan banyak ditimpa masalah yang asalnya bukan masalah dirinya sendiri. Ini masalah rakan di tempat sekerja. Ini masalah kita kata grup, kumpulan. Tapi dia yang ambil tanggungjawab, jadi seolah-olah dia yang bersalah. Dia ambil amanah ataupun dia ambil tanggungjawab kesilapan pada organisasi. Dia ambil tanggungjawab ataupun kesalahan yang dilakukan pada dia punya department. Jadi ini menjadikan diri dia macam seolah-olah volunteer tong sampah, tempat orang lemparkan untuk siapa yang take the blame, walaupun dia tak buat, walaupun itu bukan isu dia. Jadi kalau dia seorang pemimpin, dia akan rasa ini adalah kesilapan dan kesalahan dia, lalu dia sanggup berkorban ataupun dia sanggup melakukan sesuatu untuk menerima hukuman terhadap sesuatu kesalahan. Jadi kadang-kadang orang biru ni dia boleh lipat sanggup kepada kesalahan orang lain. Hati-hati. Personality biru adalah seorang yang mudah peka pada perasaan orang lain. Mereka begitu memahami bahasa tubuh dan lenggok nada bahasa orang di sekeliling mereka. Mereka sensitif, mudah memahami dan mudah tersentuh perasaan pada isu kesedihan atau nasib malang yang menimpa orang lain. Mereka juga tahu bagaimana mahu menasihati dan menenangkan perasaan orang lain yang dilanda masalah. Semua itu adalah kerana daya kepekaan yang ada pada mereka. Sifat mulia inilah yang menjadikan mereka seorang yang disenangi dan disayangi ramai. Okey? Personality biru dia sensitif. Sensitif ada dua. Satu, dia sensitif sentap. Satu lagi dia sensitif yang peka. Bila dia peka, dia peka, dia ambil peduli. Sensitif yang peduli, kepedulian dia ini tadi tinggi dengan orang-orang atau apa yang berlaku di sekeliling. Jadi dia mudah bersimpati, berempati, dia mudah terasa dengan tingkah laku orang lain yang mungkin disengajakan atau tidak disengajakan. Dia berhati-hati dengan kata-katanya dan dia selalu menganggap orang lain juga sedemikian. Jadi kadang-kadang bila orang tu cakap sesuatu, dia tak tahu orang tu mungkin orang orange atau orang merah yang cakap lepas. Jadi bila dia ingat orang tu macam dia, bila nak cakap tu berfikir, jadi dia akan terasa kenapa orang tu perlu cakap macam tu. Sebab kalau dia tak cakap macam tu. Mesti kalau dia cakap macam tu, bila benda tu terlalu serius, jadi dia akan terasa bahawa benda yang dicakapkan itu adalah terlalu serius, dan dia akan terlalu mengambil hati dengan kata-kata orang lain berikan pada dia, termasuk tentang gerak laku tubuh, bahasa tubuh orang lain. Kalau orang lain masam, orang lain buat muka, orang lain macam berubah wajah, so dia akan peka. Dia akan tahu dan dia akan terasa, apa aku dah buat salah? Apa yang kesilapan aku? Jadi personality biru amat sensitif dan dia amat peka dengan bahasa tubuh, kata-kata ataupun perbuatan orang di sekeliling dia. Kerana sensitif ini jugalah personality biru mudah tersinggung, terasa dan terguris hati. Mereka mudah mengambil hati atau mudah tersalah tafsiran kata-kata orang lain. Kadang-kala mereka sering keliru dan tersalah tafsir
maksud kata-kata ataupun perbuatan ahli keluarga mahupun teman mereka sendiri, sehingga menyebabkan mereka bersedih hati. Tengok-tengok salah tafsir je, orang tu tak maksud macam tu, ataupun orang tu maksudkan pada orang lain, dia yang terasa kasihan. Mereka juga senang menyerah atau beralah dengan kehendak orang lain sekiranya pendapat mereka tidak diterima. Mereka takut dikecewakan, maka banyak isu mereka lebih suka berhati-hati, berdiam diri tanpa menyuarakan pendapat. Personaliti biru mesra dengan mereka yang rapat dengannya. Mereka tidak memilih kawan, namun mereka lebih berhati-hati dalam aktiviti sosial yang terbuka. Mereka tidak mahu terluka dengan sikap dan kata-kata orang yang hadir dalam hidup mereka. Oleh itu, mereka perlu memilih majlis yang selesa untuk mereka bersosial. Jadi orang personaliti biru, seorang yang tadi kita kupaskan, mereka ni sensitif, peka. Jadi kadang-kadang sifat itu menyebabkan mereka ni tersalah tafsir. Orang lain tak maksudkan benda itu pada dia, tapi dia terasa orang tu peli dia ataupun orang tu kata tentang diri dia. Jadi kadang-kadang ada benda yang tak sepatutnya dia ambil hati. Penat pasangan, penat orang lain nak menjaga kan, sebab kadang-kadang dia terlalu sensitif dan dia kuat sentap, terutamanya pada pasangan yang peribadi, pasangan yang personal, sampai orang kata nanti susah, lebih baik tak payah cakap, lebih baik tak payah jumpa, sebab nanti ada je benda yang salah tafsir ataupun salah faham. Okey, tetapi dia kena tahu itu kelemahan dia dan dia kena cepat terima bahawa dia jangan terlalu cepat menghukum ataupun mengambil sesuatu tu secara peribadi. Dan mereka ni tadi disebabkan ada kepekaan yang sensitif yang tinggi ni tadi, menjadikan pengalaman dia tu sedikit trauma lah untuk terlalu bersosial yang terlalu terbuka, terlalu ramai atau terlalu open. Mereka tak ada terlalu suka dengan yang kenalan-kenalan yang terlalu baru. Mereka lebih mesra dengan yang dah biasa ataupun yang dah kenal diri mereka. Tapi tak ada bermaksud mereka langsung tak bersosial dengan kenalan-kenalan baru, tapi mereka berhati-hati dengan kenalan-kenalan yang mungkin baru kenal, kerana takut nanti dah sangkut hati, dah percaya, kemudian terasa ataupun dikecewakan ataupun jadi sensitif dengan perbuatan atau kata-kata kenalan baru tersebut. Jadi mereka biasanya memilih majlis-majlis apa sahaja yang nak dia hadiri. Kalau majlis tu open, tak kenal, katalah open house menteri, dia saja dia tak pergi. Tapi kalau itu kenalan dia, ada salah satu atau salah dua, salah tiga perkara atau orang alasan yang menyebabkan dia rasa dia kena berada di tempat itu, baru dia akan pergi. So daripada situ dia ada sebab ataupun dia ada macam orang kata tiket untuk dia bersosial termasuk dengan orang lain. Asalnya kalau yang terlalu terbuka macam majlis itu open for siapa-siapa saja, dia tak terus terjah. Dia akan pergi kalau ada connection ataupun ada berkaitan sesuatu dengan dirinya. Biasanya macam tu. Selain itu, mereka juga amat pendiam dan banyak memendam perasaan. Sukar bagi personaliti ini berkongsi cerita peribadi sendiri kecuali kepada yang benar-benar setia dan rapat dengannya. Personaliti biru mampu memendam isu dengan agak lama. Malah ada yang hingga bertahun-tahun lamanya, terutama isu-isu yang dianggap terlalu peribadi. Sikap ini ada kalanya merosakkan diri sendiri. Mereka perlu belajar supaya lebih terbuka dan berkongsi serta menyuarakan perasaan mereka tanpa perlu rasa bersalah atau terlalu takut melukakan hati orang lain. Mereka perlu lebih berani dan yakin bagi kelebihan diri dan pendapat mereka. Jadi orang biru ni, mereka ni dalam satu aspek mereka pilih untuk menjadi pendiam. Mereka lebih suka untuk tidak terlalu berkongsi atau terbuka berkongsi segala-galanya,
terutamanya kepada yang seorang yang baru mereka kenali ataupun yang baru mereka dekati, ataupun yang baru mendekati diri mereka. Jadi biasanya mereka berhati-hati, kan tadi kita dah kupas. Yang keduanya, mereka lebih pilih untuk mendengar instead of banyak bercerita. Berbeza dengan mungkin orang kuning, hijau, yang merah, yang suka pokpek. Mereka ni lebih observe dahulu, mereka lebih mendengar dahulu. Jadi dia kontrol macho, dia orang kata kontrol handsome, kan, kontrol maintain lawa. Dia dengar, kemudian bila dia dah warm, dah panas nanti, baru dia masuk, barulah episod membawang, menghalianya keluar. Tapi orang biru ni tadi, kalau benda itu benda personal dengan diri dia, dia pilih untuk tidak terlalu terbuka, dan dia tidak mudah untuk berkongsi perasaan yang dalam terhadap isu peribadi kepada orang lain. Maknanya dia tidak meluahkan. Jadi orang biru ni tadi kadang-kadang ada isu yang dia simpan. Katalah macam dengan suami yang tak nak terima teguran, suami yang tak nak terima dia punya luahan, ataupun yang dia punya orang kata mengadu domba, kan, bukanlah mengadu domba yang negatif, dia nak mengadu, dia nak bercerita pun suami ataupun pasangan yang tak nak dengar, suka melarikan diri. Jadi dia akan merajuk, dia akan kecil hati, dia akan pendam, dan ada masanya dia akan pendam terlalu lama sampai jadi time bomb, dan ini boleh jadi penyakit. Ramai personality biru juga adalah calon-calon untuk orang yang mental disorder, yang ada masalah depresi, masalah psikologi, masalah perasaan, masalah putus cinta kemudian dia pendam lama, masalah dikecewakan dia pendam lama, masalah kehilangan dia pendam lama, kehilangan dia tu ataupun kesunyian dia tu, dan ini menjadikan dia seorang yang makin sulit untuk meluahkan, makin sulit untuk berkongsi cerita, dan akhir sekali benda itu jadi time bomb, jadi penyakit dalamannya. Itu yang ada kanser. Kalau hijau biru ni antara throat dengan heart. Jadi kansernya pada bahagian thyroid, parathyroid, kemudian pada bahagian lam, kelenjar, kemudian pada bahagian chest, breast. Jadi ini semua masalah-masalah. Sebab itu wanita harus hati-hati, kerana biru ni banyak juga pada personality wanita, perempuan. Allah jadikan warna-warna alam ini, warna biru, warna air, warna lautan, yang kebiruan ini warna-warna feminin. So feminin tu wanita ni tadi kaum wanita sendiri, mereka ni lebih banyak bawa karakter yang feminin, mengalir pada diri mereka itu, termasuk dalilnya tadi ada kantung susu, ada air susu. Jadi isu-isu yang berkait rapat dengan emosi, perasaan yang makam ataupun stationnya, cakranya di dada ni harus hati-hati. Kalaulah dia pula personality ini, personality biru, dia akan terlalu banyak menyimpan, memendam perasaan, lalu tidak mahu berkongsi, tidak mahu meluahkan, dan akhirnya benda itu menjadi penyakit vibration yang negatif yang berada di dalam, yang akhirnya menyebabkan ada breast cancer, masalah lung, masalah paru-paru berair, masalah asma, masalah pada bahagian thyroid, pada thyroid, dan akhirnya efek dari segi komunikasi, efek perhubungan, cakap lain, orang lain faham lain. Hati-hati personality biru. Personality biru menggunakan suaranya yang lembut, bukan suara yang lembut. Personality biru menggunakan suara yang lembut ketika berkomunikasi. Tak semestinya suara dia lembut, tapi dia menggunakan tone yang lembut. Mereka pandai menggunakan nada suara yang betul bagi menggambarkan perasaan mereka. Mereka memiliki kebolehan berbicara secara personal yang hebat dan mudah menawan hati orang lain yang mendengarnya. Nada dan bahasa badan mereka spontan dan seiringan. Ini kerana ia datang dari hati yang lembut dan ikhlas. Mereka juga sukakan sesi komunikasi yang berbentuk peribadi dan tidak terlalu terbuka. Ini membuatkan mereka dapat memberi sentuhan peribadi dalam setiap isu yang dibicarakan. Perbualan yang terlalu terbuka membuatkan mereka tidak berasa selesa. Okey, personality biru ini, mereka ni bercakap dengan tone yang, nada yang lembut, yang
orang kata senang untuk didengar. Tapi kena faham dekat sini, lembut ni juga kadang-kadang dia juga dilihat sebagai yang berirama, yang bertonasi. Macam bila dia nak cerita sesuatu, contoh perbezaan. Kalau yang maskulin, cakap yang maskulin, dia cakap tu kasar dan straightforward. Macam orang kuning, macam orang merah, dia gelak besar kan, dia tak ada nak tutup mulut. Kalau orang biru dia tutup tu, dia kontrol kan, dia tak nak lihat macam over. Kalau dia nak ekspresi pun dia tak nak macam berlebih-lebihan kalau orang tu baru dia kenal. Jadi kalau dia cakap pun, dia cakap dengan tone yang lembut, harmoni, sebab dia susun kata-kata dia secara spontan dia tahu menggunakan nada, termasuk gerak bahasa tubuh. Jadi dia spontan, dia pandai untuk menyuarakan ataupun mengekspresikan kata-kata itu dalam bentuk dia punya percakapan dan bahasa tubuh. Lalu dia cakap dengan penuh perasaan. Orang biru cakap dengan penuh perasaan atau kejiwaan. Jadi orang lain dengar pun akan menghayati ataupun akan terlalu tune dengan apa yang dia ceritakan. Berbeza dengan orang personality yang mungkin merah, orange, dia cakap macam tak ada perasaan. Dia cakap tu terlalu straightforward. Sedih ni, tapi muka serius macam nak marah. Kan? Saya faham, saya tahulah, saya pun sedih, tapi orang lain kan kecewa. Tapi kalau orang biru, dia akan cakap, Allah sedihnya, kenapa jadi macam tu kan, apa dah berlaku ni, ya Allah. Itu sifat orang biru. Jadi orang biru ni tadi, bila dia terlalu ekspresif ataupun dia pandai ekspresif secara natural ataupun semula jadi, menjadikan dia juga akan hanya attach ataupun akan lebih macam tu bila benda-benda yang bersifat interpersonal. Bila conversation tu dah masuk personal conversation, orang yang rapat dengan dia, orang yang dia percaya, so dia akan bercerita dengan lebih berperasaan, penuh perasaan. Jadi menyebabkan kadang-kadang benda itu terlalu berlebihan ataupun over, pasangan dia akan penat dengan melihat ataupun nak melayan perasaan yang orang biru yang bercerita. Jadi berlebihan sangat pun tak boleh juga. Itu bagus, tapi kena bersederhana. Dan satu lagi aspek yang saya suka untuk kupas daripada aspek yang kita bicarakan ini, mereka juga bercakap dengan lembut. Sebab itu anda akan melihat ada watak-watak lelaki, terutamanya anda melihat selebriti-selebriti yang dalam bidang-bidang kepakaran tertentu, macam chef, pereka fashion, yang bidang-bidang itu sebenarnya bidang wanita, tapi orang lelaki yang kuasai. Bidang jahitan, bidang perekaan, bidang masakan, mungkin bidang lakonan ataupun pengarahan, ya. Jadi ada lelaki-lelaki yang menguasai, yang menjadi pakar ataupun profesional dalam bidang-bidang yang sebenarnya dikuasai oleh wanita yang feminin ataupun bertenaga lembut. Mereka juga bawa personality biru yang dalam aspek sosial ni, dalam aspek mereka berbicara dengan lembut. Jadi anda lihat kadang-kadang aspek itu berlebihan, menjadikan mereka bercakap macam orang perempuan. Mereka pok-pek macam orang perempuan, dan mereka menggunakan tun-tun yang nada-nadanya memang lengguk, bahasanya itu macam orang perempuan. Sedangkan mereka lelaki mungkin bermisai, mungkin berjambang, tapi tone dan bahasa tubuh dia tu lembut macam perempuan. Itu juga kerana dipengaruhi dengan perspektif aura. Dalam perspektif aura ni, aura berwarna biru ataupun berwarna yang feminin, berwarna lembut. Okey, ini banyak berlaku pada diri kita, ya. Kebanyakan orang, terutamanya wanita. Okey, dah lembut jadi lebih lembut. Okey, cabaran besar bagi personality biru. Sekejap. Okey. Personality biru mudah berkongsi kasih sayang, perasaan mereka tanpa batas. Malah mereka utamakan kasih sayang tanpa syarat, yang
tanpa bersyarat yang Maha Pencipta kepada sekalian isi alam. Maksudnya macam ni ya. Mereka ni berkasih sayang bukan minta macam kasih sayang yang Maha Pencipta kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita tak ada syarat. Kasih sayang tanpa syarat ni tadi bermaksud Allah Ta'ala berikan segalanya itu kerana sifat pemurah dan pengasih yang Allah memang miliki. Lalu sifat ini jugalah yang dikuasai sebahagiannya oleh personality biru, kerana mereka cuba berkasih sayang tanpa perlu orang lain pun nak berkasih sayang dengan dia. Sebab itu semula jadi dia suka tolong orang, semula jadi dia ada sifat kasihan dengan orang, ada sifat empati, ada sifat simpati dengan orang lain. Itu yang saya maksudkan. Malah mereka umpama kasih sayang tiada bersyarat daripada yang Maha Pencipta kepada sekalian alam. Mereka memberi tanpa mengharapkan balasan, walaupun ada kalanya mereka tersentuh jika pemberian mereka tidak dihargai. Namun mereka selalu menjadi seorang yang pemaaf. Ini kelebihan orang biru. Mereka seorang yang pemaaf. Pemaaf tidak bermaksud dia melupakan. Okey, ramai orang ingat bila dia dah maaf, dia dah boleh forgive and forget. Memang itu afirmasi yang kita nak sebut, forgive and forget. Tapi untuk kita forget, sometimes it takes longer time, especially untuk orang biru. Tapi dia mudah untuk memaafkan sebab kerendahan hati dia, kelembutan hati dia, dan sifat orang kata semula jadi dia yang seorang yang penyantun kepada orang lain. Jadi dia memaafkan. Tetapi untuk faham fasa ini, kita maafkan orang tidak bermaksud kita setuju dengan perbuatan dia. Apabila kita tak setuju dengan perbuatan dia juga, kita memang perlu memaafkan. Kenapa? Sebab dengan memaafkan, kita tidak mengizinkan perbuatan yang tak baik kalau orang buat pada kita, supaya perbuatan tak baik itu melekat pada perasaan kita. Kita tidak mengizinkan perbuatan yang negatif itu menjadi sesuatu yang menghantui diri kita, lalu kita memaafkan. Tapi doesn't mean that kita redha ataupun mengiya ataupun menghalalkan perbuatan tak baik itu. Sebab itu kadang-kadang benda yang tak baik itu tetap ambil masa untuk kita lupa. Tapi kita kena selalu ingatkan diri kita supaya kita memaafkan. Andai anda personality biru atau anda mengambil ciri orang biru dalam kehidupan anda. Okey. Banyak ni nak baca, nak kupaskan tentang personality biru, sebab personality biru ni ramai. Sebab planet ni pun kan planet biru, mestilah ramai orang biru yang duduk. Sebab tu Facebook ni pun warna biru, sebab tu Twitter tu warna biru. Kenapa logo-logo Twitter, kenapa logo-logo Facebook, kenapa logo-logo media sosial ni kan, Zoom lah apa semua tu dibuat dengan logo biru. Kenapa logo yang anda klik like tu pun warna biru? Sebab logo ni nak menggambarkan hablum minan nas, perhubungan, nak menggambarkan tenaga yang lembut, tenaga komunikasi, tenaga yang kita kata yang menjanakan pertalian, perhubungan. Sebab tu biru tu untuk ilmu cakra dia letaknya di leher. Bila di leher, tenaga yang ada dekat sini adalah peti suara. Peti suara menghasilkan komunikasi, komunikasi menghasilkan perhubungan. Orang bisnes mesti kena ada tenaga biru, walaupun dia bukan personality biru. Orang biru tak buat bisnes, rugilah. Sebab orang biru dah pandai bercakap tapi tak pandai nak menjual atau tak tingkatkan keyakinan diri nak menjual. Jadi selalu kesihan, lalu orang ambil percuma ataupun orang ambil tak bayar. Kalau orang lain, dia nak kena jadi personality biru supaya tingkatkan skill untuk perhubungan, kerana perniagaan adalah perhubungan. Customer service, public relationship, PR, bidang-bidang yang relate kepada pengurusan, soal jawab mesej, soal jawab pertanyaan, soal jawab tentang kita kata nak berjual beli. Jadi di situ baru berlaku kepercayaan orang, keyakinan orang untuk berurusan dengan kita, lalu mendapatkan servis, perkhidmatan ataupun produk-produk kita. Terutama mereka yang dalam produk mesti kena banyak terapkan tenaga biru. Cikgu-cikgu kena terapkan tenaga biru sebab banyak guna komunikasi. Konsultan, kaunselor, nanti kita akan bicarakan bab kerjaya. Okey.
Okey, kalau mereka tak pandai, sebab mereka ni pemaaf kan, kalau mereka tak pandai, orang akan take advantage lah kan. Orang yang membuat kesalahan dengan personality biru hanya perlu meminta maaf sahaja, maka hati mereka yang lembut kembali dan segera memaafkan kesilapan orang lain tanpa mengira besar ataupun kecil kesalahan itu. Sikap ini dilihat sebagai sikap yang terlalu baik pada sesetengah orang. Ini menjadikan personality biru ni mudah ditipu dan atau diambil kesempatan. Orang biru kena dengar, anda tu baik sangat. Jadi orang-orang di sekeliling kadang-kadang take advantage, take for granted. Tak apa, buat salah dengan dia, nanti kita hanya perlu minta maaf sebab dia lembut hati. Dan bila dia lembut hati, dia mesti akan maafkan. Dia hanya nak dengar orang tu minta maaf sahaja. Dan kalau orang tu tak minta maaf pun, lama-lama dia akan sebut, ya Allah, aku maafkanlah, aku reda, aku ikhlas, aku pasrah. Dia sendiri yang akan macam tu. Tetapi orang biru kena tahu bahawa kadang-kadang orang minta maaf tu hanya di bibir, manis mulut saja kan, manis mulut di bibir kan. Jadi sangatlah bahaya kan, sangatlah berbahaya. Jadi kenapa? Sebab bila dia minta maaf tu, sebab dia tahu kita jenis lembut hati. Jadi bila kita jenis lembut hati, saya pun orang hijau biru, jadi sebab tu bila saya bercakap ni pun sebahagian besarnya memang kena pada diri sendirilah. Jadi kadang-kadang kita tahu orang tu melukakan hati kita dan kita mungkin dah mungkin kita dah unfriend ke, kita let go. Tapi katalah nanti kita tak dapat elok, kita jumpa. Bila kita jumpa, orang tu terus dia tahu kita lembut hati, dia ambil kesempatan, dia minta maaf. Bila dia minta maaf, kita terus akan maafkan. Sebab kita memang pun dah maafkan. Jadi kita orang yang berlebihan macam tu, kadang-kadang people akan take advantage, dan di kaca mata sahabat-sahabat kita yang kisahkan kita akan dilihat, akan kata kat kita, itulah engkau tu terlalu baik, engkau tu terlalu lembut hati, mudah sangat terima kesalahan dan kesilapan orang lain, jadi mudah sangat nak maafkan. Mak-mak kita memang ada tenaga biru. Sebab itu bumi ni dipanggil sebagai Mother Nature, muda ni dipanggil sebagai Mother Earth. Kenapa gelaran Mother tu diberikan kepada bumi yang planetnya kebiruan ni tadi kan, yang langitnya biru, airnya biru? Sebab karakter ibu itu datang daripada sifat ibu yang melahirkan, yang dulu kita duduk pada bahagian perut dia, dekat pundi kencing dia, dalam kantung rahim tu ada air, elemen air yang banyak kan. Jadi sifat ibu yang ada kantung susu, yang ada air, jadi itu juga. Dan sifat ibu yang pemurah, penyayang, macam karakter yang saya sebutkan tadi, menjadikan ibu sering dikaitkan dengan warna biru. Jadi kalau anda wanita yang bukan warna biru pun, bila anda menjadi ibu, sifat ibu itu membawakan ciri warna biru ini pada diri anda, lalu menjadikan anda ni tadi mudah memaafkan, mudah untuk menerima, mudah untuk reda, sabar dengan orang-orang yang ada di sekeliling, suami, terutamanya kesilapan dan kesalahan anak-anak. Itulah kelebihan. Dan kita semua ada ibu. Kalau kita lelaki pun kita ada ibu, kalau perempuan pun kita ada ibu. Jadi sebab itu ibu tu syurga kita, syurga kita. Yang lelaki dah berkahwin pun ibunya tetap syurganya. Kalau yang perempuan, walaupun suami itu syurga anda, tapi sebelum anda berumah tangga, ibu anda itu adalah syurga kepada diri anda. Jadi tetap status menjadi syurga kepada anak-anak, tetap kekal kepada seorang ibu. Lelaki tak pernah berpeluang menjadi syurga kecuali kalau dia beristeri. Selagi ada isteri, syurga isterinya masih dengan dia. Selagi kalau dah tak ada, dah katalah dah tak bersama, dah bercerai, so mungkin syurganya dah tak bersama dah. Okey. Jadi besarnya martabat seorang ibu, besarnya martabat seorang yang bergelar wanita. Yang tak lama lagi ni kita nak sambut hari ibu kan, contoh. Jadi
Allah berikan kelebihan itu, bersamanya ada tenaga, dan mungkin dalam aspek ilmu aura personality warna ni tadi membahaskan tentang peranan warna biru yang kita lihat ada pada seorang ibu. Cabaran besar bagi golongan biru adalah untuk berkata tidak. Mereka takut penilaian orang lain pada diri mereka. Mereka takut perkataan itu menyebabkan mereka dibenci atau diketepikan. Rasa takut mengecewakan orang lain ini sebenarnya hadir daripada perasaan mereka sendiri yang takut dikecewakan. Apabila mereka terlalu memahami hati dan perasaan orang lain, mereka selalu cuba meletakkan diri mereka dalam situasi orang lain. Personality biru perlu belajar berkata tidak. Bukannya bermaksud mereka menghancurkan perasaan orang lain. Tidak, tak bermaksud menolak atau menghancurkan perasaan orang lain. Malah mereka perlu belajar berkata benar supaya perasaan mereka sendiri tidak terguris dan tidak hanya menjadi lilin yang membakar diri semata-mata mahu menerangi hidup orang lain. Sikap ini sekiranya dibiarkan berterusan hanya menyebabkan personality ini lebih cenderung untuk bersendirian, menjauhi aktiviti sosial dan mula kehilangan teman. Okey, biru kena belajar how to say no. Sometimes you kena tegas, you kena tunjukkan pendirian. Kita kena juga berkata benar walaupun pahit. Kulil haq walakana murra. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata benar walaupun ianya pahit. Jadi kena cakap walaupun benda itu tak mungkin melukakan hati orang lain, dan mungkin tak luka pun. Sebab orang yang cakap tu dia tak peduli pun, dia bukan macam kita, ataupun bukan macam orang personality biru. Orang personality biru yang hanya bersikap tadi terlalu peka, terlalu sensitif, takut nanti aku cakap tak, dia marah ataupun dia terasa aku dan dia kecewa dengan kata-kata itu tadi kan. Jadi orang biru kena betulkan persepsi. Kenapa nak fikir daripada kacamata orang itu? Kena berterus terang daripada kacamata kita. Jadi tak perlu fikirkan perasaan atau mendahulukan. Fikir okey, tapi tak perlu mendahulukan perasaan orang lain sampai mengetepikan dan tak berani untuk menolak ataupun berkata tidak. Kerana akhirnya perbuatan itu tadi akan lebih hanya favoring kepada orang lain, tidak favoring kepada kita. Contoh, orang lain nak minta pinjam duit, kita tak ada duit, atau kita memang ada tapi kita ada keperluan, kita ada yang itu saja, atau kita dah ada plan lain dengan duit ni. Jadi kita pun orang tu mengadu apa semua kan, tak ada kerja lah ni, PKP, tak dapat gaji lambat, tak dapat kena potong apa semua. Kita tak ada ni. Akhir sekali tak apalah, kita tolong juga. So kita tak pandai nak kata tak boleh. Kita diam, dan bila kita fikir dan kita nantaklah, dah rezeki aku dah kot, nanti adalah rezeki aku untuk benda lain. So kita bagi yang kita punya tu kepada orang lain. Orang tu selesai masalah dia. Mungkin orang tu betul, mungkin orang tu jujur, mungkin orang tu seperti mana kita sangkakan. Tapi hati-hati tadi, setengah orang dia ambil kesempatan dan setiap kali nak pinjam dia akan cari ni orang biru. Orang biru ni pula macam magnet kan, kalau faham tentang aura sebelum kita dah kupas. Magnet dia sentiasa menarik lagi orang yang macam tu dalam hidup dia. So dia akan ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Kenapa? Sebab dia sendiri yang tak pandai berkata tidak pandai menolak, tidak pandai berterus terang. Cuba dia kata, minta maaf, saya tak dapat nak bantu. Itu tidak, saya tak dapat nak bantu kerana saya pun sebenarnya susah kan, ataupun saya pun saya ada, jujur saya cakap saya ada, tak payah menipu, saya ada, tapi saya ada keperluan lain, ini duit bil elektrik sebenarnya kan. Jadi orang kata, alah minta pinjam sekejap je dulu kan, nanti bil elektrik tu kau bayar kemudian pun tak apa, PKP ni boleh tanggung. Tapi kita kena pandai juga berkata tidak, tak boleh, nanti saya rasa terhutang, saya tak mahu hidup dalam hutang. Berterus terang, kerana berterus terang itu lebih dituntut berbanding kita bohong sunat ataupun berkata tidak demi nak menjadi lilin ataupun nak favoring, nak jaga hati orang lain. Baik, itu saja untuk aspek sosial bagi personality biru.